Maaf Puan, pendapat kami masih lagi di toilet. Second speaker. Yang Alia dengan menjemput Yang Mak Perdana Menteri. Okey, cubaan suara. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, terima kasih. Mengamati Malaysia sebagai negara membangun, tuan-tuan dan puan-puan, kami pada hari ini yakin dan percaya dalam mengimport sisa pepejal ini, dia akan membantu kepada ekonomi negara, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Kerajaan dan Pembangkang Juri-Juri. Pada hari ini, selaku yang pertama, Perdana Menteri pada hari ini, saya suka untuk gagaskan usul kita pada hari ini. Dewan ini percaya Malaysia sebagai negara membangun wajar mengimport sisa pepejal dan buangan terjadual, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, selaku yang pertama, saya akan ceritakan kepada anda pendefinisian kepada 3 frasa dan seterusnya saya akan ceritakan kepada anda pergerakan hujah di meja perwakilan kerajaan. Terus kepada pendefinisian yang pertama, negara membangun, tuan-tuan dan puan-puan. Menurut Bank Dunia menyatakan bahawa ciri-ciri negara membangun adalah seperti berikut, iaitu pendapatan per kapita yang rendah, fasiliti kesihatan yang minimum dan juga kadar pengangguran yang tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya, sebagai Malaysia sebuah negara yang membangun, Malaysia ada ciri-ciri tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, frasa mengimport sisa pepejal dan buangan terjadual ini, tuan-tuan dan puan-puan, suka saya cerakinkan perkara ini kepada 2 konteks. Yang pertama, dalam konteks mengimport sisa buangan terjadual itu terlebih dahulu, tuan-tuan dan puan-puan. Menurut Jabatan Alam Sekitar, melalui Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Barang Terjadual 2005, menyatakan bahan-bahan berjadual ini adalah seperti berikut, seperti sisa larutan, sisa pemolehan dan juga buangan bateri mengikut klasifikasi dalam jadual pertama kualiti ataupun Peraturan Kualiti Alam Sekeliling melalui Standard Operasi Berpandukan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sisa pepejal, menurut Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, menyatakan bahawa sisa pepejal adalah apa-apa bahan yang melibatkan lebihan yang tidak diperlukan atau bahan lebihan yang dikeluarkan dalam satu proses industri ataupun mana-mana institusi, tuan-tuan dan puan-puan. Namun, dalam keadaan mengimport sisa-sisa ini, tuan-tuan dan puan-puan, pertanyaan, apakah status quo semasa? Status quo semasa pengimportan sisa-sisa pepejal ini ataupun sisa buangan terjadual ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu keadaan negara maju mengimport sisa-sisa ini ke negara membangun seperti Malaysia, Filipina, Thailand dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah status quo semasa. Namun, persoalan timbul, bagaimana pada hari ini kita letakkan perkataan wajar dalam mengimport sisa ini, tuan-tuan dan puan-puan. Wajar di meja perwakilan kerajaan, menurut PRPM, Dewan Bahasa dan Pustaka, wajar adalah sebagaimana yang sepatutnya, bersesuaian atau kena pada tempatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya, pada peringkat pertama, kita perlu cakna wajar tidak sama dengan wajib, perlu ataupun mesti, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kami yakin dan percaya kerajaan pada hari ini tidak mewajibkan, tapi kita mewajarkan mengimport ini mengikut peraturan dan polisi yang ada, tuan-tuan dan puan-puan. Persoalan, mungkin anda tertanya-tanya, apakah peraturan dan polisi yang ada, tuan-tuan dan puan-puan? Kita tengok ke dalam 2 aspek. Yang pertama, antarabangsa dan juga tempatan Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Di Malaysia, dalam untuk mengimport sisa ini, saya telah nyatakan, kita melalui berpandukan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Namun dalam hubungan mengimport antara negara di peringkat antarabangsa, kita menturuti satu convention, iaitu Convention Basel, tuan-tuan dan puan-puan. Apa itu Convention Basel? Convention itu adalah menuntut sisa yang dieksport dan diimport wajib didokumentasikan dengan betul dan sisa tersebut mestilah bersih, disusun dan mudah untuk dikitar semula dan bukanlah ada pengeksploitasikan dalam pengimportan sisa ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jelas maksudnya, dalam keadaan kami pada hari ini mengatakan wajar untuk kita mengimport,
ada kawalan tuan-tuan dan puan-puan. Dan disebabkan itu, matlamat perdebatan pada hari ini saya gariskan adalah untuk memanfaatkan unjuran positif dalam mengimport sisa pepejal tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Melihat kepada rasional kerajaan pada hari ini, kami melihatkan kepada kawalan dan kelebihan yang wujud dalam mengimport tuan-tuan dan puan-puan. Selesai konsep di meja perwakilan kerajaan. Sebelum saya bergerak kepada hujah, silakan Yang Berhormat. Betul, saya ingin tanya bagaimana garis panduan untuk kita mengukur bahawa sesuatu keadaan itu wajar ataupun tidak wajar. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Saya akan ceritakan dalam hujah saya yang pertama. Bagaimana? Hujah saya yang pertama saya akan bercerita wujud kawalan dan hujah kedua ketiga akan bercerita tentang peluang pekerjaan dan naik taraf kesihatan sains dan teknologi tuan-tuan dan puan-puan. Hujah pertama, bagaimana wujud kawalan ini kita boleh ukur sebagai satu keadaan yang wajar? Apabila ada kawalan, apabila ada peraturan, kawalan itu kita lakukan sebagai satu tindakan. Itulah keadaan wajar tuan-tuan dan puan-puan. Saya tunjukkan kepada anda, dalam keadaan kita mengimport ini, kita sedar ada negara maju atau negara mengimport ini, sudah tentu ada cubaan untuk mengeksploitasi keadaan mengimport sisa pepejal ini tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya, ada cubaan ekspor yang tidak mematuhi peraturan dan klasifikasi. Perkara ini dapat dibendung melalui peraturan yang saya ceritakan kepada anda. Yang pertama, menurut Basel Convention itu sendiri tuan-tuan dan puan-puan, BH Online 17 Mei 2019, pindaan kepada Convention Basel bantu Malaysia sekat kemasukan sisa plastik tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana dalam artikel itu tersebut, Menteri Tenaga Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Yeo Bee ketika itu tuan-tuan dan puan-puan berkata, ini kerana pindaan yang telah wujud dalam klasifikasi sisa plastik itu dapat mencegah 187 buah negara yang memerlukan FPIC ataupun Prior Informed Consent dengan izin tuan yang dipertua, yang mana mereka sepatutnya mengeksport plastik-plastik yang boleh dilupuskan, bukannya mengeksport plastik yang bukan berdasarkan satu peraturan yang ada dalam Section Convention ini tuan-tuan dan puan-puan. Kesannya bila wujud kawalan ini tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat cegah daripada 187 negara yang ingin mengeksploitasi keadaan ini, kita selesaikan dengan keadaan kita sekat terus perkara ini untuk mereka import. Dan pada hari ini kita perlu katakan ia wajar kalau kita melihat ada kelebihan dan kalau mereka mengikut spesifikasi yang sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan. Fakta kedua tuan-tuan dan puan-puan, dalam BH Online 14 Ogos 2021, Jabatan Alam Sekitar nafi beri hak eksklusif kendali buangan terjadual. Menurut Jabatan Alam Sekitar, mereka menafikan dakwaan pemberian hak eksklusif kepada mana-mana premis yang ditetapkan dalam buangan terjadual bagi mengendalikan buangan terjadual negara ini. Maksudnya, dalam keadaan Jabatan Alam Sekitar sendiri di negara kita ada satu tindakan untuk menyekat perkara-perkara yang ingin mengeksploitasi keadaan mewujudkan perimportan sisa ini tuan-tuan dan puan-puan. Wujudlah kawalan, dan apabila wujud kawalan, kami kata kita wajar mengimport sisa pepejal demi Malaysia sebagai negara membangun tuan-tuan dan puan-puan. Itu sahaja daripada saya. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Tes mic dengar ke? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Menteri Wan, perwakilan kerajaan, pembangkang serta hadirin-hadirat bersidang. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini hati saya hancur ibarat menghempaskan kaca kepada batu tak kala ada golongan-golongan yang terlalu mementingkan ekonomi sehingga mereka mengabaikan alam sekitar. Sedangkan alam sekitar kita ini hanya satu dan tidak ada galang gantinya tuan-tuan. Tetapi mereka begitu sahaja mempertaruhkan keadaan alam sekitar kita ini tuan-tuan. Baiklah, sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, saya suka untuk menegur beberapa permasalahan di perwakilan kerajaan. Tak kala seawal pembukaan konsep lagi, banyak masalah-masalah yang telah beliau lakukan. Pertama sekali, beliau tidak pernah meletakkan apakah matlamat sebenar yang kita hendak capai tak kala kita ingin untuk mengimport sisa-sisa ini tuan-tuan dan puan-puan. Buat apa hari ini kita hendak mengimport sisa ini sedangkan di negara kita juga sudah banyak sisa-sisa dihasilkan tuan-tuan dan kita masih lagi tidak mampu untuk menguruskan sisa
domestik ini. Jadi buat apa kita mahu untuk mengimport sisa-sisa daripada negara luar, tuan-tuan dan puan-puan? Kedua, hari ini mereka tidak pernah menunjukkan apakah impak positif kepada negara kita sekiranya hari ini kita mengimport sampah-sampah ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi sebenarnya mereka tidak pernah menunjukkan kepentingan ataupun kelebihan kepada negara kita. Silakan. Datuk, saya nak tanya, dalam keadaan anda kata kita tidak memberikan satu kelebihan, saya dah cakap tadi ekonomi adalah kelebihannya. Dan yang kedua, bagaimana dalam keadaan pada hari ini anda perlu sahaja buktikan ia tidak wajar, itu sahaja. Yang berhormat, kalau kita hari ini hendak mengutamakan ekonomi, tapi anda tidak pernah menceritakan bagaimana manfaat dari segi ekonomi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kalau kita tengok sebenarnya negara kita ini masih lagi belum bersedia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita lihat, hujang mereka yang pertama wujud kawalan, tuan-tuan. Kata mereka sebab kita sudah ada pelbagai akta-akta yang menghalang daripada sisa ini diimport secara haram. Masalahnya, tuan-tuan, walaupun hari ini kita import secara halal dan hari ini kita berjaya untuk mengelakkan masalah import haram ini, akhirnya kita masih lagi akan ada isu, iaitu isu lambakan sampah di negara kita, tuan-tuan. Kita tidak mahu negara kita akhirnya menjadi tong sampah dunia, tuan-tuan. Kita lihat bagaimana negara China yang merupakan pengimport sisa terbesar dunia telah pun menghentikan untuk mengimport sisa-sisa ini. Mengapa? Sebab mereka tidak mahu lagi untuk menjadi tong sampah dunia, tuan-tuan. Dan bagaimana negara kita, tak kala kita mengimport sisa ini, akhirnya akan timbul masalah lambakan sampah di negara kita, tuan-tuan. Jadi walaupun wujud kawalan, ini tidak pernah untuk menafikan isu lambakan sisa yang boleh untuk terjadi di negara kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, selesai pembidasan konsep di perwakilan sebelah sana. Kita lihat apakah sebenarnya yang cuba untuk kami sampaikan di perwakilan pembangkang. Kami yakin dan percaya bahawasanya hari ini usahawan ini percaya Malaysia sebagai negara membangun tidak wajar untuk mengimport sisa. Lihatkan kepada unjuran negatif daripada kita mengimport sisa ini, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana hujah pertama, saya akan ceritakan kepada anda tidak dapat untuk menyelesaikan masalah. Hujah kedua, kami akan ceritakan kepada anda bagaimana perkara ini akhirnya akan mengeruhkan lagi keadaan semasa. Dan hujah ketiga, manipulasi. Baiklah, bergerak terus kepada hujah perdana, di mana di dalam hujah ini saya akan ceritakan kepada anda sekiranya kita mengimport sisa ini, kita masih lagi tidak berjaya untuk menyelesaikan masalah sisa di negara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak kala negara kita masih lagi belum bersedia untuk menguruskan sisa sampah yang terlalu berlebihan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat sahaja pada tahun 2015 kita sudah mengimport sebanyak 23,000 tan sampah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan ini adalah satu jumlah yang sangat tinggi, dan semakin lama kita semakin import lebih banyak sampah ini, tuan-tuan. Tetapi kita masih lagi belum bersedia untuk menguruskan sampah-sampah ini. Tak kala akhirnya sampah-sampah ini hanyalah dihapuskan melalui pembakaran dan sebagainya, tuan-tuan. Dan menurut laporan Greenpeace Malaysia di dalam kajian bertajuk Mitos Sekitar Semula 2.0, nota bertindih kesan toksik daripada sampah plastik yang diimport di Malaysia menunjukkan bagaimana hari ini pengurusan sisa di Malaysia ini bermasalah, tuan-tuan dan puan-puan. Tak kala sisa yang diimport ini kita tidak mampu untuk kitar semula secara keseluruhan. Akhirnya sisa-sisa yang diimport ini terpaksa untuk kita buang di kawasan-kawasan pengumpulan sampah, tuan-tuan. Dan perkara ini akhirnya tidak menyelesaikan isu sisa. Tak kala perkara ini telah menyebabkan longgokan sampah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menunjukkan kita masih lagi belum untuk bersedia, tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat bagaimana di kawasan pelupusan Sri Ceding di kawasan Selangor, di mana kawasan ini telah pun mempunyai sampah yang terlalu banyak sehingga menjejaskan kawasan persekitarannya. Tak kala hari ini kawasan perumahan tersebut terdedah kepada pelbagai bahan-bahan berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka juga mengalami masalah bau-bau busuk ini. Ya, silakan. Datuk, saya nak tanyalah, dalam keadaan anda kata kita tak dapat nak selesaikan isu plastik ini, bagaimana dalam keadaan cara kita mengimport tu dengan adanya kelebihan kepada Malaysia sendiri? Yang berhormat, hari ini bila kita mengimport sampah ini dan kita tidak mampu untuk menguruskan sampah ini dengan baik, akhirnya sampah ini akan terbuang begitu sahaja dan akhirnya sampah-sampah ini akan menjejaskan
persekitaran alam kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan akhirnya tidak ada manfaat kepada ekonomi pun, tuan-tuan dan puan-puan, malah alam sekitar kita juga turut terjejas. Rangkuman penghujahan saya tunjukkan kepada anda bagaimana di negara kita masih lagi belum bersedia untuk mengimport sisa ini secara daripada negara-negara luar, tuan-tuan dan puan-puan, dan akhirnya manfaat dari segi ekonomi tidak dapat untuk kita jana dengan menunjukkan kita tidak dapat untuk menyelesaikan masalah, dan matlamat untuk membangun Recording in tidak progress. berjaya untuk kita capai sama sekali, tuan-tuan. Rangkuman penghujahan hari ini saya telah tunjukkan kepada anda, Dewan Ini Percaya Malaysia sebagai negara membangun tidak wajar mengimport sisa, tuan-tuan dan puan-puan, tak kala Malaysia masih lagi belum bersedia, dan akhirnya peluang ekonomi ini terbazir begitu sahaja. Kita lihat, negara kita juga sudah banyak sampah-sampah, tuan-tuan. Kita boleh sahaja untuk menguruskan sampah-sampah kita. Buat apa kita hendak untuk mengimport sampah-sampah daripada negara luar? Akhirnya, negara kita hanyalah menjadi tong sampah dunia. Dan banyak lagi masalah yang boleh untuk timbul di negara kita, tuan-tuan. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Sekarang saya jemput Timbalan Perdana Menteri. Jangan minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul Dewan Ini Percaya Malaysia sebagai negara membangun wajar mengimport sisa, iaitu sisa pepejal dan buangan terjadual. Tuan-tuan dan puan-puan, di saat perwakilan pembangkang bangkit, pertama sekali yang perlu anda sedar, mereka tak reti nak bezakan sampah-sampah di rumah mereka dan juga sisa pepejal dan buangan terjadual yang akan dikawal oleh Basel Convention, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, mari kita menganalisis terhadap perwakilan kerajaan pembangkang. Pertama, mereka bangkitkan persoalan, kami tak berikan matlamat. Tuan-tuan dan puan-puan, matlamat diberikan. Matlamat untuk kita memanfaatkan ujuran positif dalam mengimport, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mereka bangkitkan persoalan, buat apa kita nak import sisa kalau kita dah ada banyak sisa dan sampah di Malaysia? Yang berhormat, sisa di Malaysia yang tak sama dengan sisa yang akan diimport bila ada kawalan, tuan-tuan dan puan-puan. Bila ada kawalan, sisa-sisa tersebut akan terus kepada syarikat dan tanggungjawab syarikat tersebut, tuan-tuan dan puan, bukan yang merupakan tanggungjawab Malaysia. Baik, ketiga, apa impak positif? Baik, untuk impak positif saya akan bicarakan dari penghujahan saya di perwakilan kerajaan. Baik, kita lihat pula daripada perspektif pembidasan terhadap kerajaan. Baik, mereka tak bidas hujah kami. Tak ada, tak apa. Sebab apa? Mereka sebenarnya bersetuju adaptasi Basel Convention ini boleh saja untuk mengawal import dan memberi sumbangan kepada Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Hujah di perwakilan pembangkang. Pertama, tidak dapat menyelesaikan masalah. Bercerita perspektif daripada pada tahun 2015 kita ada 23,000 tan sampai diimport di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, 23,000 tan ini telah pun dihantar balik ke negara masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan. Menunjukkan apa Malaysia sangat baik dalam mengawal import ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian anda ceritakan tentang daripada perspektif sampah-sampah ini dihapuskan melalui pembakaran, ada penguasaan sisa dan Malaysia dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, kami tak nafikan longgokan sampah-sampah di Malaysia ini menyebabkan pencemaran. Kedua, anda kena tahu perbezaan antara penginputan selesa yang telah dibawakan oleh kami kerajaan tidak sama sekali dengan sampah-sampah di Malaysia ataupun di rumah anda, tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana sisa yang kami ini bangkitkan pada hari ini ada kawalan Basel Convention. Sekiranya sisa itu adalah berlonggokan ataupun bercantum-cantum, kami akan hantar balik kepada mereka sebab itu adalah tugas mereka pada peringkat pertamanya. Pada peringkat keduanya, kami menerima sisa-sisa yang telah pun melalui Basel Convention itu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, keserukan di kalangan romantis di perwakilan pembangkang cukup mudah. Mereka sebenarnya tidak mahu bersemuka kami di perwakilan kerajaan. Bercerita daripada perspektif sampah sahaja tidak pun akan menyelesaikan masalah. Pertama sekali, anda perlu sedar definisi sampah di rumah anda tak sama dengan definisi sampah kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita terus kepada perwakilan kerajaan. Saya akan berbicara daripada perspektif kita dapat wujudkan peluang pekerjaan. Sebelum saya pergi ke peluang pekerjaan, silakan.
Datuk, tahukah anda sebanyak 80% daripada jumlah sisa yang kita import daripada tahun 2018 masih terbengkalai sehingga ke hari ini dan tidak memberi manfaat kepada kerajaan ataupun industri. Yang berhormat, pertama sekali, sisa-sisa tersebut adalah adakah sisa itu merujuk pada Basel Convention. Kedua, kalau sisa itu merujuk pada Basel Convention, kalau ia tidak memberikan manfaat, mereka akan diberi kembali. Sebab kita ada kawalan Basel Convention ini, sasalah kita akan dapat mengimport sisa dengan baik, tuan-tuan dan puan-puan. Yang itu kedua, daripada perspektif yang perlu anda faham daripada JPSN, Jabatan Pengurusan Sisa Pekerjaan Negara, dapat mendapatkan menjelang pada tahun 2025, kita akan dapat mengawal mendapat mengitar semula plastik pada tahun 2000 sebanyak 40%. Tapi apa yang berlaku, Malaysia kita dapat mengitar semula sebanyak 24% daripada resin plastik menjelang tahun 2019. Menunjukkan apa? Malaysia sebenarnya mampu sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Cuma bakat tersembunyi katanya. Baik, hujah saya di perwakilan kerajaan. Hujah saya berbicara daripada perspektif kita akan wujudkan peluang kerajaan. Kenapa boleh lagu kerajaan? Kita perlu sedar. Pertama sekali, kita sedar apabila kita ada mengimport sisa pekerjaan, maka ada penambahan sisa ke dalam Malaysia. Bila ada penambahan sisa dalam Malaysia, kita tidak mahu mengelakkan sisa buangan yang melimpah merata disebabkan sisa kawalan itu. Maka wujudnya peluang pekerjaan, tuan-tuan dan puan-puan. Malah kalau kita lihat pada inisiatif ini, balik ada peluang pekerjaan menurut Persatuan Penghilangan Plastik Malaysia. Pelaburan kepada sisa pekerjaan boleh mendapat peningkatan industri sebanyak 15 bilion revenue dengan izin Tuan Ketua, hasil daripada 4 bilion revenue tahunan, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita laksanakan. Tak kala kita laksanakan dengan adanya peluang pekerjaan ini, pada peringkat pertama bukan sahaja kita dapat pada peringkat ekonomi, pekerja-pekerja ataupun pengangguran dalam kita menyelesaikan isu negara membangun, iaitu negara Malaysia, kita dapat diselesaikan, tuan-tuan dan puan-puan. Maka pada peringkat akhirnya semua orang yang menganggur seperti saya ini dapat juga bekerja di pengimport sisa, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, hujah saya yang kedua, rentetan kepada hujah yang kedua, iaitu menunjukkan kepada peluang pekerjaan. Kita pergi ke hujah ketiga, dapat naik taraf sains dan teknologi. Apabila kita ada kawalan pada peringkat pertama, kita ada pekerja pada peringkat kedua, hasilnya kita akan ada pengurusan sisa yang baik, tuan-tuan dan puan-puan. Tahukah anda, tak kala kita import sisa pekerjaan dan pembuangan terjadual, ada sisa-sisa yang bersifat kimia dan juga ada sisa berbentuk e-waste, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kedua-dua tersebut adalah buangan terjadual, tuan-tuan dan puan-puan, yang boleh digunakan dalam teknologi. Contohnya, kita boleh menghasilkan wap pada turbin, tuan-tuan dan puan-puan. Kedua, pirolisis sisa pekerjaan boleh jadikan produk-produk cecair dan gas dan boleh juga digunakan untuk produk dalam industri, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bawakan contoh, di negara Jepun, mereka telah menggunakan e-waste untuk membuat modal Olimpik untuk mendapatkan emas, gangsa dan perak, tuan-tuan dan puan-puan. Menunjukkan apa? Tak kala pada peringkat pertama kita ada kawalan, kita ada peluang pekerjaan, pada akhirnya kita dapat naik taraf sains dan teknologi, tuan-tuan dan puan. Dan apabila kita dapat naik taraf sains dan teknologi pada peringkat keempatnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat menyelesaikan isu fasiliti kesihatan kita, tuan-tuan dan puan. Apabila mereka yang ada bekerjasama atau bekerja di kawasan sisa-sisa ini akan ada pendedahan kepada sampah ataupun sisa. Pada akhirnya apabila mereka ini berisiko, maka wujudnya peluang mempertingkatkan akses kualiti kesihatan terhadap mereka ini. Pada akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat satu keadaan yang holistik untuk menyelesaikan negara sebagai Malaysia berbangun, tuan-tuan dan puan-puan. Maka dengan itu, saya selaku di perwakilan kerajaan, rangkuman kes saya telah tunjukkan kepada anda bagaimana kapasiti dan positif yang kita dapat daripada pengibutan sisa pekerjaan dan sisa terjadual ini kepada Malaysia sebagai negara membangun. Maka dengan itu, mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Timbalan Perdana Menteri. Sekarang saya jemput Timbalan Pangkau. Nanti aku tunjukkan dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, perdebatan kita pada hari ini bersandar pada kebenaran yang tidak dapat disangkal bahawa sudah 4.5 bilion tahun usia bumi yang kita diami. Maka kerana itulah kita pelihara tempat yang kita diami ini, warga dewan sekalian. Jadi, kita tidak seharusnya hanya mementingkan ekonomi semata-mata. Sebaliknya, alam juga perlu untuk kita jaga. Atas dasar dan rasional itu, warga dewan sekalian, sebab itu di Pakatan Pembangkang kami percaya Malaysia sebagai sebuah negara membangun tidak wajar untuk mengimport sisa pembuangan berjadual ini, warga dewan yang mulia.
Baiklah, selaku yang kedua, saya akan terus menganalisis apa masalah Pakatan Kerajaan kita pada hari ini, warga dewan sekalian. Kerana dalam kes dan juga janji mereka menilai kewajaran ini adalah untuk memanfaatkan unjuran positif bila kita mengimport sisa pepejal ini, warga dewan sekalian. Apa unjuran positif yang mereka janjikan? Pertama, katanya daripada aspek kawalan. Kedua, daripada aspek peluang pekerjaan. Dan yang ketiga, daripada aspek penggunaan teknologi. Pertama, warga dewan sekalian, sebenarnya pihak kerajaan tidak yakin pun dengan cadangan mereka untuk mengimport ini. Sebab apa? Setiap kali kita bercerita, mereka akan tanya, sisa ini follow convention vessel, mengikut convention vessel ataupun tidak, warga dewan sekalian. Sedangkan untuk pengetahuan sidang dewan, convention vessel ini hanyalah satu pertujuan yang dimeterai oleh negara-negara lain. Dalam convention vessel ini memang ada garis panduan apa sisa yang boleh diimport ataupun tidak. Tetapi tidak ada satu bentuk penguatkuasaan yang memaksa negara-negara ini untuk patuh dan mengimport hanya sisa-sisa yang ditetapkan, warga dewan sekalian. Sebab itu, sejak convention vessel ditandatangani sehinggalah hari ini tahun 2021, kita masih lagi ada isu eksploitasi negara-negara maju yang menghantar sisa-sisa yang tidak boleh untuk dikitar semula dan membebankan negara-negara yang membangun dan tidak maju ini, warga dewan sekalian. Jadi, isu ini masih lagi berlaku, warga dewan sekalian. Kedua, kata mereka, perkara ini boleh untuk memberi bantuan daripada aspek ekonomi dengan membina peluang pekerjaan. Tetapi tahukah anda, dalam laporan Bank Negara tentang sumbangan industri pengurusan sisa ini tidak sampai sehingga 5%, warga dewan sekalian. Jadi, jumlah yang kecil, sangat kecil sumbangan kepada ekonomi, perlu atau tidak untuk kita terima dalam keadaan ia memberikan impak yang sangat besar kepada alam kita, warga dewan sekalian. Hanya kerana kita gilakan wang ringgit, kita menggadaikan bumi kita yang sudah tenat ini. Saya kata perkara ini tidak patut berlaku. Daripada aspek pengurusan teknologi, logik Pakatan Kerajaan ini cukup pelik. Sebab bagi mereka, bila kita mengimport, teknologi secara tidak langsung akan berevolusi dan menjadi lagi maju. Sepatutnya, inilah yang dikatakan oleh Datuk Sabri tadi. Kita perlu ada teknologi dahulu. Kita perlu ada pengurusan yang baik. Barulah kita boleh untuk mengimport bagi meminimalkan kesan kepada alam. Tetapi bagi mereka, kita import dulu, kita dapat duit, apa jadi dengan alam jadilah, kemudian baru kita bangunkan teknologi. Ini adalah logik yang sangat salah dan mesej yang sangat salah, warga dewan sekalian. Akhirnya membuktikan, biarpun kita boleh maju daripada aspek ekonomi, kalaulah alam kita persiakan, kita tidak akan boleh mencapai status negara maju daripada perspektif matlamat pembangunan lestari 2030 yang perlu untuk menyeimbangkan teknologi dan juga ke alam sekitar, warga dewan sekalian. Rumusannya, di Pakatan Kerajaan, mereka tidak pernah hadir dengan satu alasan yang benar kenapa kita kena mengimport. Malah unjuran-unjuran positif ini mereka masih lagi gagal untuk persembahkan dalam hujah-hujah mereka. Sebelum saya bergerak kepada kenapa kami merasakan kita tidak wajar untuk mengimport, silakan Datuk. Datuk, pertama saya tak pernah nak kata kita nak rosakkan alam sekitar. Dan yang kedua, tahukah anda pada bulan Jun 2019 yang lepas, Malaysia telah menghantar semula 5 kontena sisa pepejal plastik ke Sepanyol sebab sisa tersebut didapati tercemar disebabkan ada convention vessel. Yang Muhammad, bila kita asyik kuat tanpa kita ada satu plan atau satu cara untuk mengurus sisa ini dengan baik, secara tidak langsung kita akan mencemar. Jangan hanya gila duit, Datuk. Kedua, bila kita menghantar semula, buktinya apa? Convention vessel anda tidak mengikat, warga dewan sekalian, negara-negara maju ini. Itu mungkin 1-2 yang kita perasan, kita hantar balik. Tetapi, bagaimana pula dengan isu 2-3 kontena dan bertantan lagi yang kita terlepas? Kita sebenarnya hanya menjadi tong sampah dunia, warga dewan sekalian. Cukup sedih bagi saya. Baiklah, dalam hujah kedua Pakatan Pembangkang, saya akan bercerita kepada anda bagaimana bila kita mengimport ini sebenarnya akan mengeruhkan lagi keadaan semasa, warga dewan sekalian. Saya suka untuk membawa anda kepada satu kenyataan yang begitu pahit untuk kita telan, warga dewan sekalian. Di Malaysia, isu pengurusan sisa kita masih lagi belum ada pada tahap yang baik, warga dewan sekalian. Bermula daripada tahun 2018, sebanyak 0.94 juta tan sisa pepejal plastik tidak berjaya diuruskan dengan baik. Malah yang lebih memeningkan kepala adalah apabila pengurusan sisa ini sebenarnya bukan memberi keuntungan ekonomi tetapi membebankan lagi ekonomi. Sebab apa? Untuk kita memastikan pengurusan sisa yang baik, kita perlu ada kawasan yang baik untuk menguruskan dan kawasan-kawasan yang besar untuk kita membina fasiliti memerlukan kos yang sangat besar dan pulangannya sangat kecil, warga dewan sekalian. Buktinya untuk kita mempunyai satu sistem pengurusan pepejal yang baik, lebih daripada 300 hektar tanah diperlukan, warga dewan sekalian. Untuk tujuan apa? Menyitar semula, melupuskan, menyimpan sisa-sisa ini, warga dewan sekalian. Yang lebih sedih, daripada 2018
setelah kita mengimport 80% sisa yang kita import ini masih lagi berada di atas tanah warga dewan sekalian, yang mana sepatutnya mereka ini sudah pun diguna semula ataupun dipakai kepada produk-produk lain warga dewan sekalian, yang akhirnya membuktikan apa? Kalau kita import yang sudah ada ini tidak terurus, kita akan menambahkan lagi masalah, ibarat menambah garam di luka. Sungguh perit rasanya warga dewan yang mulia. Baiklah, selesai hujah kedua. Hujah ketiga saya akan bercerita bagaimana isu manipulasi negara maju ini masih lagi akan berlaku. Sebab apa? Dalam pembentangan kes di Kabinet Kerajaan, mereka mengagung-agungkan Convention Basel ini warga dewan sekalian. Tetapi masalah terbesar adalah sebab ia tidak mengikat warga dewan sekalian. Dan isu manipulasi negara maju ini masih lagi berlaku warga dewan sekalian. Saya suka untuk membawa anda agar kita sama-sama belajar dengan apa yang terjadi di Indonesia warga dewan sekalian. Di Indonesia, negara-negara maju seperti Sweden dan juga Amerika Syarikat warga dewan sekalian telah pun menghantar sisa-sisa perjalanan tidak boleh untuk dikitar semula. Dan Indonesia tidak boleh untuk membuat apa-apa dalam menangani isu ini warga dewan sekalian. Pada tahun 2018, sebanyak 20 juta tan sisa plastik warga dewan sekalian telah pun dihantarkan ke Indonesia. Kenapa perkara ini bermasalah kepada Indonesia? Sebab perkara inilah yang akan mengganggu-gugat skor indeks SDG dengan izin tuan yang dipertua Indonesia dalam pengurusan plastik dan juga pengurusan sisa ini warga dewan sekalian. Ya, negara maju, mereka gembira sahaja sebab dalam aspek ini mereka bersikap lepas tangan kepada negara-negara yang masih lagi membangun. Sebab apa warga dewan sekalian? Kita tidak mahu disebabkan hanya faktor keuangan semata-mata, isu alam sekitar kita lupakan. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Timbalan Ketua Pembangkang, berakhirnya penggunaan substantif kedua-dua belah pihak. Sekarang saya jemput wakil dari meja perwakilan kerajaan untuk membidas terlebih dahulu. Tes, silakan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Dewan ini percaya Malaysia sebagai negara membangun wajar mengimport sisa, yakni sisa pekerjaan dan juga buangan terjadual. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mari kita analisis balik pembawaan kerajaan pada hari ini yang katanya pembangkang pada hari ini mereka tidak faham sampai ke sudah berbuih-buih mulut membidas, tapi pada asasnya mereka tidak faham apa yang kami ingin bawakan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan negara membangun menurut Bank Dunia mempunyai 3 ciri yang kami sandarkan pada hari ini, di mana melalui pengimportan inilah kita dapat membantu ketiga-tiga ciri ini, tidak kira sama ada dari segi ekonomi maupun pekerjaan dan juga kesihatan yang berhormat. Jadi jelas pada hari ini pembangkang tidak faham apa yang perlu mereka sandarkan dalam pembawaan kes mereka pada hari ini. Baiklah, kita teruskan kepada permasalahan utama. Saya kira permasalahan agung dalam kalangan pihak pembangkang pada hari ini, di mana asas pembangkang mereka adalah disebabkan Malaysia ini masih belum bersedia dan jelas ataupun tidak kepada sisi Dewan pada hari ini, Ketua Pembangkang tidak meletakkan pun kayu ukur belum bersedia itu bagaimana. Hanya sekadar bila ada longgokan, maka tidak bersedia. Nampak gayanya pembangkang pada hari ini tidak sedar akan inisiatif-inisiatif dan juga teknologi-teknologi yang sudah pun ada oleh pihak berkepentingan seperti Jabatan Alam Sekitar itu sendiri. Contohnya, saya berikan satu contoh dengan bagaimana kita mengimport sisa pekerjaan ini, kita dapat memanfaatkannya dan seterusnya membawa kepada pembangunan ekonomi, iaitu melalui co-processing dengan ide yang dipertua, di mana co-processing ini adalah menggunakan sisa pekerjaan bersama dengan bahan-bahan lain untuk membentuk simen. Dan untuk makluman semua, kilang co-processing di Malaysia telah pun wujud sebanyak 9 buah kilang, 7 di Semenanjung dan 2 di Sarawak. Jelas pada hari ini bahawasanya Malaysia sudah bersedia boleh memproses kembali sisa-sisa pekerjaan ini dengan teknologi yang sudah sedia ada dan menggunakan kembali, dan secara tidak langsung kita dapat beramalkan ekonomi kitaran di Malaysia ini sendiri. Dan seterusnya kita pergi kepada masih lagi ada isu lambakan sampah. Berbeza dengan China,
yang merupakan satu pengimport terbesar yang sudah pun menghentikan sebab tidak mahu menjadi tong sampah dunia. Yang berhormat, kita pada hari ini bercerita tentang Malaysia, sebuah negara yang membangun, tetapi anda bawakan satu model relatif yang bukan berstatus negara membangun, tetapi satu model relatif yang berstatus negara yang sudah pun maju. Jadi saya kira pada hari ini, pertikaian anda tidak perlu kita ambil kira dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Dan kita lihat kepada hujah-hujah mereka pada hari ini, 3 hujah yang mereka bawakan, namun dalam penghujahan mereka langsung tidak disandarkan kepada ciri-ciri yang telah pun kerajaan gariskan pada hari ini. Yang saya kira apabila selesai saya bilas, maka kita boleh tolak ke semua hujah-hujah mereka keluar Dewan pada hari ini disebabkan tiadanya asas yang membawakan mereka ini bertembung dengan kerajaan pada hari ini. Sebelum saya teruskan, silakan satu. Yang berhormat, negara China pun menghentikan import sisa ini sebab mereka tahu mereka tidak mampu untuk menguruskan sisa ini. Jadi kita kenapa tidak mengambil pengajaran daripada apa yang China lakukan dan mengelakkan perkara ini daripada terus berlaku? Yang berhormat, negara China adalah sebuah negara yang telah pun maju. Jadi mereka tidak perlukan sebarang bantuan ekonomi menerusi sisa-sisa pekerja yang diimport ini. Berbeza dengan kita, negara membangun. Kita perlukan sisa pekerja ini dan juga buangan terjadual ini supaya kita boleh gunakan, kita boleh olah dengan baik dan seterusnya pengamalan ekonomi kita dan itu sendiri boleh membawa kepada keuntungan kepada kita. Tidak kisah ekonomi, kesihatan maupun peluang pekerjaan yang telah pun dinyatakan oleh kerajaan sebentar tadi. Kita teruskan kepada hujah pertama mereka berkenaan dengan tidak dapat menyelesaikan masalah. Yang berhormat, sepatutnya masalah yang dibawa oleh pembangkang disandarkan kepada ciri-ciri negara membangun yang telah pun kami gariskan pada sebentar tadi dan barulah kita boleh bertembung pada hari ini. Dan di mana mereka menggunakan statistik dari tahun 2015 dan secara dasarnya lah mereka katakan daripada 2015 ini makin lama makin meningkat, tetapi tidak ada pembuktian meningkatnya itu bagaimana yang berhormat. Berapa peratus yang meningkat hanya terhenti di tahun 2015. Datangkan kepada kami fakta daripada tahun semasa, paling-paling tidaklah tahun 2020 saya boleh terima. Masalahnya sampai ke sudah tak ada, 2015 terhenti di situ saja. Jadi saya kira tidak perlulah kita terima hujah pertama mereka ini dan rangkuman daripada hujah pertama pembangkang pada hari ini bersifat idealis semata-mata. Kenapa bersifat idealis? Bila tidak bersedia, maka tidak wajar. Sedangkan Malaysia mempunyai kapasitinya yang tersendiri dalam menguruskan sisa pekerja dan juga buangan terjadual ini yang berhormat. Baiklah kita teruskan kepada timbalan ketua pembangkang yang menyatakan berkenaan dengan kami ini tidak yakin. Sebab itu kami bawa Convention Basel ini yang berhormat. Katakan juga Convention Basel tidak ada yang mengikat. Jadi disebabkan itulah kami bawa Convention Basel dan juga akta yang ada di Malaysia ini sendiri. Convention Basel telah pun meletakkan ciri-ciri ataupun kriteria yang perlu diikuti dalam proses untuk nak mengeksport ataupun mengimport. Jadi mekanisme kawalan berada di negara kita sendiri, iaitu melalui Jabatan Alam Sekitar yang sentiasa mengawal selia pengimportan apa-apa juga sisa yang diimport ke Malaysia ini sendiri. Bukti telah pun diberikan, bukti demi bukti diberikan apabila Jabatan Alam Sekitar sentiasa sahaja meranakkan usaha-usaha untuk mengimport sisa-sisa yang tidak menepati syarat yang telah pun ditetapkan oleh Convention Basel. Secara tidak langsung kita telah pun berjaya mengawal dan kita telah pun mengikut ke kapasiti Malaysia itu sendiri. Seterusnya kita beralih kepada hujah kedua mereka berkenaan dengan keruhkan keadaan semasa disebabkan oleh satu sistem pelupusan pendudukan lebih 300 hektar tanah. Yang berhormat, berikan kepada kami apakah efek perkara ini ataupun impak perkara ini kepada ekonomi. Silakan yang ketiga sebentar nanti. Dan seterusnya hujah ketiga berkenaan dengan isu manipulasi negara maju disebabkan oleh Convention Basel ini tidak mengikat. Dan modalitas yang mereka bawakan sekali lagi adalah Indonesia berkenaan dengan Sweden dan Amerika Syarikat hantar sisa yang tidak boleh dikitar semula. Yang berhormat, modalitas ini juga tidak boleh kita bawa masuk ke dalam Dewan Perdebatan. Kenapa? Kerana kita tidak mengetahui regulasi-regulasi ataupun wujud ataupun tidak jabatan di Indonesia yang menguruskan perkara ini dalam bentuk kawalan untuk nak mengikat. Tetapi berbeza dengan Malaysia sebagai sebuah negara yang membangun mempunyai Jabatan Alam Sekitar yang sentiasa mengawal selia dan memantau proses import sisa pekerjaan dan juga buangan terjadual supaya kita menerima
sisa-sisa yang boleh kita guna kembali untuk kita semula ataupun pengolahan menjadi satu projek yang baru. Jadi jelas pada hari ini kami di pihak perwakilan kerajaan lebih menepati usul dan pembangkangan pada hari ini tidak pun menjawab kepada matlamat dan juga ciri-ciri sandaran yang kami berikan pada hari ini. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih Menteri Pertahanan Perwakilan Kerajaan. Sekarang saya jemput wakil pembangkang untuk membidas. Bila kita membincangkan isu berkenaan sama ada wajar ataupun tidak untuk kita mengimport sisa pepejal, pertama sekali kita perlu untuk menilai sama ada kita mampu ataupun tidak untuk menguruskan bahan-bahan import tersebut dengan baik ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa perkara ini perlu? Sebab perkara ini yang akan menentukan sama ada kita boleh ataupun tidak untuk mewujudkan satu hasil yang baik daripada yang baik daripada bahan yang kita import, tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya kita belum bersedia, kenapa kita perlu untuk mengimport sisa pepejal ataupun buangan berjadual ini? Sebab di akhirnya ia akan menjadi sampah dan Malaysia boleh untuk dikategorikan sebagai negara tong sampah, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah masalah perwakilan kerajaan sebab mereka tidak pernah untuk menganalisis kebersediaan Malaysia daripada awal perdebatan di perwakilan kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Persoalan yang ditinggalkan oleh Datuk yang ketiga hari ini ada dua, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, kata beliau, kalaulah Convention Basel pun sememangnya gagal untuk mengikat ataupun mengawal selia berkenaan tentang pengimportan sisa ini, kita masih ada akta dalam negara Malaysia yang akan mengawal, hadirin dan hadirat sekalian. Inilah masalah di perwakilan kerajaan. Sebab mereka kurang membaca, tuan-tuan dan puan-puan. Tahukah anda, menurut Zuraida Kamarudin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah pun menghentikan lesen import disebab lesen import sisa disebabkan prosedur dan polisi sedia ada, iaitu penyimpotan sisa kod tarif 3915 bermasalah disebabkan lambakan sisa yang kita ambil semenjak tahun 2018 hari ini masih gagal untuk kita proses dengan baik dan masih gagal untuk dikitar semula, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi dalam keadaan ini, apa mekanisme kawalan bawaan perwakilan kerajaan yang masih tinggal? Saya katakan tidak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Kedua, kata beliau, bagaimana dengan kita mengimport sisa? Kita boleh untuk mengalami kerugian, hadirin dan hadirat sekalian. Menurut laporan bertajuk Malaysia Plastic Circularity Opportunities and Barriers, sebanyak 75% daripada sisa pepejal dan plastik di negara ini gagal untuk dikitar semula dan telah menyebabkan kerajaan untuk menanggung rugi sebanyak 4.1 bilion dolar setiap tahun, hadirin dan hadirat sekalian. Adakah keadaan ini menunjukkan keadaan kita mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi? Saya katakan tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah satu bentuk kerugian yang sangat besar, sedangkan jumlah tersebut boleh kita alihkan terhadap pembangunan kelestarian alam sekitar yang lebih baik sehingga kita bersedia untuk kita mengimport sisa ini, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, itulah persoalan yang ditinggalkan oleh Datuk yang kedua. Kita bergerak kepada masalah kes di perwakilan kerajaan. Kenapa masalah dalam debat hari ini boleh untuk berlaku? Disebabkan Datuk yang pertama hari ini cuba untuk bermain selamat ketika beliau mendefinisikan frasa wajar itu, hadirin dan hadirat sekalian. Kata beliau, wajar ini kita tidak boleh gambarkan sebagai satu bentuk perlu ataupun sebagai satu bentuk wajib. Dalam keadaan ini, beliau cuba untuk berlari-lari anak. Dalam keadaan beliau tidak ingin memberikan satu justifikasi kenapa kita perlu untuk mewajarkan kerajaan Malaysia untuk mengimport sisa, hadirin dan hadirat sekalian. Kerana itu, di perwakilan kerajaan, seharusnya sebagai seorang Perdana Menteri yang baik, beliau tunjukkan kenapa kita wajar untuk mengimport sisa pepejal. Kata beliau, kita ingin untuk membantu ekonomi negara, hadirin dan hadirat sekalian. Persoalan timbul, bagaimana dalam keadaan industri plastik di negara Malaysia yang menyumbang hanya sebanyak 5% boleh untuk membantu meningkatkan pendapatan per kapita di negara Malaysia. Perkara ini masih gagal ditunjukkan. Kedua, berkenaan tentang isu pengangguran. Bagaimana dengan mengimport sisa pepejal ini, kita boleh untuk menyediakan lapangan kerja yang banyak kepada graduan-graduan di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan. Perkara ini yang masih gagal untuk ditunjukkan. Sedangkan
industri ini adalah satu industri yang sangat minoriti dalam bidang ekonomi dalam negara Malaysia. Dan yang ketiga, bercerita berkenaan tentang fasiliti kesihatan di negara Malaysia yang kurang, saya masih tertanya-tanya macam mana dengan kita mengimport sisa, kita boleh untuk menyediakan fasiliti kesihatan lebih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Malahan dengan kita mengambil sisa-sisa import ini dan dalam keadaan kita belum bersedia, bukan masalah dalam keadaan kita kekurangan dari segi fasiliti kesihatan tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila matlamat bawaan perwakilan kerajaan, mereka ingin bercerita berkenaan tentang unjuran positif yang dimanfaatkan hasil daripada aktiviti mengimport sisa pepejal maupun buangan berjadual tuan-tuan dan puan-puan. Namun, dalam Dewan Perdebatan, perkara ini ditinggal sepi di perwakilan kerajaan. Dalam hujah pertama, hujah kedua, dan juga hujah ketiga, unjuran positif ini masih gagal untuk ditunjukkan dan bagaimana ia dimanfaatkan untuk membangunkan ekonomi negara belum ada dalam Dewan Perdebatan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, itu adalah masalah kes di perwakilan kerajaan. Sebelum saya bergerak kepada masalah hujah, Datuk sila. Yang berhormat, yang pertama sekali 5% daripada KDMK 2019 bersamaan dengan 18 bilion yang bukan jumlah yang kecil ya. Yang kedua, saya nak tanya pengurusan sisa yang kita import ni tugas kerajaan negeri ke siapa nak letak kat Menteri Dancing? Bukan tugas kerajaan kerajaan. Betul tuan-tuan dan puan. Betul Datuk. Bila anda bercerita berkenaan dalam wang ringgit, ia adalah satu jumlah yang banyak. Tetapi signifikan untuk kita meningkatkan 5% tersebut dalam keadaan untuk membangunkan ekonomi negara yang kita boleh berfokus terhadap 95% yang lain. Dalam keadaan untuk selesaikan matlamat anda gagal untuk tunjukkan dengan baik bagaimana dengan kita mengimport sisa pepejal ataupun buangan berjadual boleh untuk membantu negara menyelesaikan masalah ekonominya tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita terus kepada hujah mereka. Hujah pertama bercerita berkenaan tentang kita ada mekanisme kawalan, jadi kita boleh untuk mengimport sisa buangan ataupun sisa pepejal itu sendiri hadirin dan hadirat sekalian. Apa yang disampaikan oleh Datuk yang pertama? Datuk yang pertama bercerita berkenaan tentang kita mempunyai convention vessel dan juga akta kualiti alam sekeliling 1974 hadirin dan hadirat sekalian. Namun perlu untuk anda faham bahawa convention vessel ini adalah satu convention yang bersifat tidak mengikat. Sebab tahukah anda bagaimana isu-isu berkenaan tentang kemasukan plastik ataupun kemasukan sisa yang tidak mengikut standard ke dalam negara Malaysia boleh untuk lepas daripada negara asalnya tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya betullah convention ini bersifat mengikat, sepatutnya sampah-sampah tersebut tidak boleh untuk keluar daripada negara asal di peringkat yang pertama. Yang kedua, apa hukuman yang dikenakan terhadap negara Spanyol yang telah mengekspor sisa pepejal ke negara Malaysia dalam keadaan yang tidak mengikuti standard? Tidak ada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah sehingga ke hari ini isu berkenaan tentang eksploitasi bahan buangan ini masih lagi berlaku hadirin dan hadirat sekalian. Itu hujah pertama. Hujah kedua bercerita berkenaan tentang bagaimana hari ini dengan kita mengimport sisa pepejal, kita boleh untuk meningkatkan peluang pekerjaan hadirin dan hadirat sekalian. Ini yang masih bermasalah dalam Dewan Perdebatan. Bagaimana dengan kita mengimport sisa pepejal, kita boleh untuk menyediakan peluang pekerjaan, sedangkan kita masih gagal untuk menguruskan sisa pepejal ini dengan baik tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana sampah yang kita import masih lagi ada 80% yang gagal untuk kita proses hadirin dan hadirat sekalian. Dan hujah ketiga bercerita berkenaan tentang dengan mengimport sisa ini, teknologi boleh untuk dinaik taraf. Saya boleh katakan ini adalah satu andaian. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, aktiviti import sisa daripada luar bukanlah baru kita jalankan, tetapi kita sudah jalankan selama bertahun-tahun. Dan kita lihat apa unjuran positif terhadap teknologi hijau di Malaysia yang disumbangkan oleh aktiviti import ini. Saya katakan tidak ada hadirin dan hadirat sekalian. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Ini ketiga daripada perwakilan pembangkang. Dengan berakhirnya sesi debat tersebut, kita akan beralih kepada sesi kedua, iaitu sesi debat terbuka. Saya ingin ingatkan pendebat diberi masa 90 saat, 1 minit 30 saat, dan debat akan berlangsung selama 12 minit dan akan diakhiri dengan 3 jeringan loceng. Tolong alert dengan masa masing-masing. Habis 90 saat, loceng akan dibunyikan dan anda perlu memberi laluan kepada orang lain ya. Dengan itu saya menjemput wakil perwakilan kerajaan untuk memulakan debat terbuka. Fitnah terbesar pembangkang pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan
di saat mereka kata kami tak sayangkan alam sekitar. Datuk, sebab kami sayangkan alam sekitar lah kami wajarkan satu pengimportan yang mempunyai satu keadaan kawalan. Itu yang kami cuba bawakan, yang anda tidak pernah cerap dan faham dalam pembawaan kes kami, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kegusaran yang timbul, mereka kata apabila kita import sisa-sisa ini, Malaysia dapat nak uruskan dengan adanya lombokan kad sampah di Malaysia. Itu tidak benar, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana saya boleh tunjukkan kepada anda, menurut Dasar Pengurusan Sisa Negara 2016, sasaran untuk capai 22% kadar sekitar semula pada 2020. Tahun 2019, kita dah capai lebih dari itu, iaitu 28.1%. Maksudnya, kita sudah meminta semula sampah-sampah yang ada di Malaysia. Dan fakta baru yang kedua, merujuk kepada SW Corps, iaitu Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam, sasar 40% kadar kidar semula pada tahun 2025. Namun, pada tahun 2020, kita sudah mencapai 30%, tuan-tuan dan puan-puan. Kesimpulannya, sebenarnya Malaysia sudah pun bertambah baik dan ada kapasiti dari segi pengurusan sisa dan kita semula. Jadi, kerisauan dan kegusaran perbankan pada hari ini terhadap kapasiti Malaysia untuk menguruskan sisa ini tidak relevan, Yang Berhormat. Kerana apa? Sebab Malaysia sebenarnya mampu berdasarkan statistik yang saya telah bawakan dalam debat terbuka pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya kita boleh tolak tepi, tuan-tuan dan puan-puan. Yang Berhormat, saya suka untuk respon kepada fakta yang dibentangkan oleh pihak kerajaan sebentar tadi, warga dewan sekalian, bagaimana pada hari ini Malaysia telah memenuhi sasaran kidar semula yang telah digariskan warga dewan sekalian. Puan begitu, tahukah anda sasaran yang telah ditetapkan ini masih lagi tertinggal jauh jika dibandingkan di peringkat global, warga dewan sekalian? Sebab sasaran minimum untuk kidar semula adalah sebanyak 80%, warga dewan sekalian. Maknanya kita tidak pernah capai separuh daripada sasaran ini, warga dewan sekalian. Dalam keadaan proses kidar semula ataupun amalan kidar semula di Malaysia ini masih lagi bermasalah dalam kalangan rakyat dan juga industri, walaupun pelbagai kempen yang telah dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar menunjukkan apa, kita masih lagi ada masalah kebersediaan, warga dewan sekalian. Untuk menceritakan lagi perkara ini, warga dewan sekalian, saya suka untuk persembahkan anda satu fakta baharu, warga dewan sekalian. Bagaimana menurut Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, jumlah keseluruhan sisa plastik yang import ke Malaysia adalah sebanyak 600,000 tan metrik sisa plastik daripada 10 negara maju bermula daripada Januari hingga Julai 2018, iaitu 31.2%, tertinggi daripada amal syarikat warga dewan sekalian. Tetapi sehingga ke hari ini, sampah-sampah yang diagihkan kepada industri-industri untuk pengentaran semula ini hanya ditimbunkan di Pelabuhan Kelang dan tapak-tapak pengumpulan di kawasan perindustrian di seluruh negeri. Contohnya di Teluk Panglima Garang, Pulau Indah Kelang dan Jenjarum Kuala Langat, warga dewan sekalian. Maknanya, walaupun kita mengimport sisa ini, kita tidak menguruskan dengan baik. Yang akhirnya, perkara inilah yang merugikan negara kita, warga dewan sekalian. Baik, saya respon kepada respon anda, tuan-tuan dan puan. Katanya kalau kita nak capai kita semula perlu 80%. Saya rasa ini dah sangat ragu-ragu. Siapa yang cakap benda ni? Sejak bila pula kita kena capai 80%, tuan-tuan dan puan? Kalau kita ikut peringkat global, negara maju seperti Kanada dan New Zealand pun tak sampai 50% kita semula. Anda sendiri tak pandai nak dapat fakta. Kemudian fakta anda bercerita tentang 6,000 tan kita masih lagi ada kat Malaysia. Pertama, anda kena faham benda tidak hantar balik. Beribu-ribu kontena kita hantar balik pada masa lalu. Tuan-tuan dan puan, maksudnya fakta ni tak betul, tuan-tuan dan puan. Itu adalah fakta latest. Fakta terbaru, tuan-tuan dan puan. Kementerian Alam Sekitar Air KASA menjangkakan sisa buangan teknikal akan terus meningkat sebanyak 173 tan metrik sebulan yang boleh diakses sebagai peluang membaik pulih kesihatan sebab kita mampu di kawasan hospital, tuan-tuan dan puan. Jadi perkara ini turut diakui oleh Dr. Adham Baba, tuan-tuan dan puan. Menunjukkan apa? Di peringkat hospital kita boleh akses untuk mengitar semula barang-barang dalam hospital tersebut, tuan-tuan dan puan. Menunjukkan Malaysia sini sebenarnya mampu. Dia sahaja dalam peringkat pertama. Itulah keadaan yang saya tunjukkan kapal sebagai negara bangun. Kita boleh mengimport sisa untuk kelebihan negara kita sendiri, tuan-tuan dan puan. Pada peringkat pertamanya, kami tak menafikan keadaan alam sekitar kita. Yang kedua, anda kena faham negara tempat sebagai negara bangun ini, kita tidak mahu ke arah negara maju. Tidak, tapi kita mahu sebagai akses ekonomi kita. Maka secara rangkumannya, perekonomian pembangkang pun masih tak tahu apakah isu keadaan semasa tan metrik yang ada di Malaysia, tuan-tuan dan puan. Itu sahaja. Mohon respon bukan pembangkang. Yang Berhormat, hari ini sebenarnya hari ini kita telah pun menjalankan pelbagai inisiatif, tuan-tuan, untuk kita kitar semula
sampah-sampah ini. Namun kita masih lagi tertinggal tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat saja bagaimana kita hari ini hanya berada di kadar 31% saja, sedangkan yang kita tetapkan adalah 80% tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, fakta baru debat terbuka hari ini. Daripada Januari sehingga Julai 2019 sahaja, kita telah pun mengimport sebanyak 195,195,000 tan metrik sampah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sampai sekarang sampah ini masih lagi tertimbun sahaja di kawasan-kawasan pengumpulan sampah, iaitu di Pulau Indah, Seri Ceding dan sebagainya tuan-tuan dan puan-puan. Tidak pernah kita kitar semula sebab kita masih lagi mempunyai masalah daripada ketersediaan teknologi dan sebagainya tuan-tuan. Menunjukkan kita hari ini tidak boleh pun untuk mengitar semula perkara-perkara ini dan kita masih lagi tidak bersedia untuk mendapatkan keuntungan daripada perkara ini. Baiklah Yang Berhormat, saya kira pembangkang pada hari ini ibarat negara maju yang masih degil nak ekspor sisa terlarang walaupun ada convention basic. Apabila kita nak tengok keadaan di Malaysia atau Malaysia ini bersedia ataupun tidak, masih nak keluar dari Malaysia bawa model-model yang tak menepati ciri-ciri yang dah digariskan dan tiba-tiba muncul lagi dengan statistik global. Statistik global kita kena capai 80% sudah pun dibincang. Jadi saya teruskan kepada fakta baru, iaitu di mana Jabatan Alam Sekitar berjaya membanteras pengimportan sisa plastik secara haram ke dalam negara ini selepas menghantar semula 254 kontena ke negara pengekspor dengan anggaran berat 5,512 metrik tan sisa plastik bagi tempoh Januari hingga Disember tahun lalu. 254 Yang Berhormat, lebih daripada separuh bilangan hari dalam setahun Yang Berhormat. Tambahan pula, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, Jabatan Alam Sekitar juga berjaya menahan operasi 204 hilang kitar semula sisa plastik haram sepanjang tempoh yang sama, dan satu bonus kepada kita, kepada ekonomi kita tidak perlu tanggung satu sen pun segala penghantaran yang dilakukan dan tidak melibatkan sebarang kos di pihak kita. Maka jelas pada hari ini segala yang kita lakukan proses pengimportan ini ada kawalan sedia yang sedia ada dan juga boleh menguntungkan kita sendiri. Dari segi ekonomi pun memang dah untung Yang Berhormat. Tak perlu nak bercakap bersedia ataupun tidak sebab kita dah pun ada kapasiti untuk nak menguruskan segala sisa-sisa yang telah pun wujud ini. Maka pada akhirnya sisa-sisa ini bukan sahaja tertimbun Yang Berhormat, dapat dilupuskan dengan baik dan dapat diguna balik dengan baik. Mohon respon. Atau masalah di perwakilan kerajaan sebab mereka tidak pernah faham bahawa lambakan sisa yang ada di Malaysia hasil daripada aktiviti import ini adalah lambakan sisa yang mengikut standard tuan-tuan dan puan-puan dan boleh untuk dikitar semula. Tetapi disebabkan kelemahan kita ataupun ketidaksediaan negara Malaysia untuk mengimport ataupun untuk mengkitar semula bahan-bahan tersebut, mereka terpaksa untuk dilambatkan dan merugikan negara. Hadirin dan hadirat sekalian, inilah kegagalan besar ini. Menurut Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, hanya sebanyak 24% daripada jumlah plastik resin yang telah diimport oleh kerajaan Malaysia telah dikitar semula. Dan keadaan ini mengakibatkan kerajaan perlu untuk menanggung kerugian sebanyak 2 bilion ringgit. Hadirin dan hadirat sekalian, adakah ini satu jumlah yang sangat sedikit untuk saya katakan kepada anda? Tidak tuan-tuan dan puan-puan, kita mengambil bahan buangan daripada negara luar dan kita simpan dan kita tidak kitar semula dan akhirnya merugikan diri sendiri. Hadirin dan hadirat sekalian, adakah keadaan ini yang anda inginkan di perwakilan kerajaan? Saya katakan tidak tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu dalam keadaan untuk kita melahirkan Malaysia yang lebih makmur ataupun keadaan alam sekitar yang lebih mapan, kita tidak perlu dan tidak wajar untuk mengimport sisa buangan plastik ataupun sisa buangan dan juga buangan berjadual ini tuan-tuan dan puan-puan. Mohon untuk terus membangkang. Yang Berhormat, Astaghfirullahalazim, pembangkang sekarang memfitnah kerajaan negeri. Sebab kalau kita nak tahu, import negara, import sampah ini ataupun import sisa ini dikawal oleh syarikat yang ditakluk oleh Basel Convention. Tapi yang dibagikan oleh mereka bercerita daripada aspek import ini terus bagikan sanitary landfill dengan izin Tuan Petuk. Sebenarnya tak sampai pun hanya dalam syarikat itu saja. Maka pada peringkat pertamanya, pembangkang telah menfitnah syarikat Basel. Untuk mic yang Berhormat terdengar. Yang kedua, fakta terbaru, saya bercerita daripada perspektif daripada kajian. Menurut kajian Solid Waste Management di Malaysia, A Move Towards Sustainability menyatakan bahawa pengurusan dalam mengimport sisa pembejal dalam negara kita memberikan keuntungan kepada negara. Dalam kajian sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Kedua, menurut Basel Convention yang diratifikasi adalah salah satu cara dalam mengawal eksploitasi import negara maju kerana negara bangun supaya tidak berlaku masalah
ketirisan barangan buangan terjadual dalam negara ini import menunjukkan apa daripada peringkat pertamanya kita sudah mampu tuan-tuan dan puan-puan. Dan kedua, pada peringkat keduanya kita telah pun ada kajian yang menunjukkan sebenarnya Malaysia ini mampu saja untuk mengambil sisa-sisa pekerjaan tersebut dan puan-puan. Baik, saya mengharapkan perwakilan pembangkang tak lagi menfitnah kerajaan negeri sebab ini adalah tugas syarikat. Tidak ada kaitan pun dengan kerajaan untuk letak dekat Sendiri Delhi. Kesian Jabatan Alam kita tak pas-pasan kerja. Baik, teruskan respon. Rangkuman debat terbuka hadirin dan hadirat sekalian. Bagaimana di perwakilan kerajaan hari ini, mereka cukup tidak konsisten sepanjang Dewan Perdebatan. Pertama sekali, mekanisme kawalan di perwakilan kerajaan berubah-ubah hadirin dan hadirat sekalian. Kata perwakilan kerajaan di awal perdebatan bahawa proses import ini akan dikawal selia oleh Jabatan Alam Sekitar itu sendiri. Tetapi tiba-tiba di sesi debat terbuka Datuk yang kedua hari ini bangkit bercerita bahawa kawalan ini akan dilaksanakan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Baik, fakta baharu yang dibawa oleh perwakilan kerajaan saya suka untuk respon. Pertama sekali, bercerita berkenaan tentang kadar kitar semula berada di tahap 40% tuan-tuan dan puan-puan. Bagi perwakilan kerajaan, jumlah ini adalah jumlah yang memberangsangkan. Tetapi apa yang gagal untuk mereka analisis? Sebanyak 300,000 tan metrik sampah domestik gagal untuk kita kitar semula, menunjukkan kita masih mempunyai masalah dari segi fasiliti. Sedangkan sampah sendiri kita gagal untuk kita semula dengan baik. Ini kan pula sampah daripada luar tuan dan puan masih dicerap dengan baik di perwakilan kerajaan. Kedua, bercerita berkenaan tentang kos untuk penghantaran semula bahan-bahan yang tidak mengikut standard tidak perlu untuk dibayar tuan-tuan dan puan-puan. Betul, perkara ini saya setuju. Tetapi debatnya hari ini, isunya hari ini dan masalah yang berlaku di Malaysia pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan adalah longgokan sampah yang kita miliki adalah sampah-sampah yang mengikut standard yang kita ambil dalam keadaan untuk kita kitar semula dan kita proses. Tetapi kita tidak mampu tuan-tuan dan puan-puan. Dengan waktu maka berakhirlah sesi debat terbuka. Sekarang kita akan memulakan sesi seterusnya iaitu sesi terakhir debat penggulungan, arena penggulungan. Sekarang saya jemput terlebih dahulu wakil daripada perwakilan pembangkang. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam 4 minit terakhir ini, saya suka untuk memulakan sesi pergulungan dengan menyatakan apa masalah pakatan kerajaan kita warga dewan sekalian. Pertama sekali, matlamat yang digariskan oleh mereka ini sebenarnya kabur warga dewan sekalian. Adakah mereka ingin membuktikan bila kita mengimport sisa, kita boleh mencapai kebaikan daripada aspek ekonomi? Sungguh pun ini adalah perkara yang diperjuangkan. Perkara ini tidak pernah untuk diceritakan dengan baik dalam ketiga hujah mereka warga dewan sekalian. Sebab apa? Dalam pembuktian mencipta peluang pekerjaan baharu, kita sangat janggal dan pelik warga dewan sekalian. Bagaimana peluang pekerjaan ini boleh untuk memberi solusi kepada ekonomi dalam keadaan sumbangan sektor ini hanyalah 5%, sumbangan yang sangat kecil warga dewan sekalian. Yang akhirnya, sumbangan yang sangat kecil ini hanya akan membebankan kita daripada aspek pencemaran alam sekitar. Disebabkan apa? Pengurusan sisa pekerjaan yang tidak baik. Malah Datuk Andi ceritakan kita mengalami kerugian sebanyak 4.16 bilion disebabkan oleh sisa ini tidak berjaya untuk kita uruskan baik. Yang akhirnya dikejar tak dapat, yang dikindung perciciran warga dewan sekalian. Masalah kedua adalah bagaimana sistem kawalan mereka ini boleh untuk mencerminkan kes mereka yang untuk menceritakan ujuran positif warga dewan sekalian. Perkara ini tidak pernah untuk diceritakan dengan baik. Malah dalam sistem kawalan mereka ini ia tidak konsisten dan berubah-ubah. Pertama, dikawal oleh convention vessel. Bila kita asap, katanya dikawal oleh Jabatan Alam Sekitar. Bila kita asap lagi, mereka kata syarikat swasta lah yang akan mengawal perkara ini warga dewan sekalian. Sungguh pun ada kawalan. Apabila sisa ini memasuki ke Malaysia dan tidak diuruskan baik, ini akan tercemar. Jawapan mereka, kita hantar pulang sahaja warga dewan sekalian. Bila ada import, kita hantar pulang lagi. Kita import, kita hantar pulang lagi warga dewan sekalian. Tetapi, bagaimana pula dengan sisa yang mematuhi segala peraturan tetapi masih lagi tidak diuruskan dengan baik, masih lagi tersadai di pelabuhan Kelang yang akhirnya menjadikan kita negara tong sampah warga dewan sekalian. Masalah ketiga, saya boleh sifatkan pihak kerajaan hari ini ibarat baru mendengar guruh di langit, air tempayan dicurahkan warga dewan sekalian. Sebab katanya demi ekonomi warga dewan sekalian, kita inginkan duit daripada mengimport sisa ini, maka kita lakukan perkara ini tanpa mereka sedari apakah kesan, apakah tahap kebersediaan, boleh atau tidak untuk kita menjana pendapatan atau
akhirnya perkara ini merugikan kita warga dewan sekalian. Sudah saya ceritakan. Masalah yang seterusnya adalah apabila kes mereka juga tidak pernah menganalisis bagaimana bila kita mengimport sisa ini boleh untuk meminimumkan kesan kepada pencemaran alam sekitar warga dewan sekalian. Sebab bagi mereka hari ini perjuangan tentang alam sekitar ini tidak pernah untuk ditunjukkan warga dewan sekalian. Sebab saya percaya pakatan kerajaan sudah digelapkan dengan duit semata-mata. Masalah yang kelima warga dewan sekalian adalah bagaimana kes dan hujah pakatan kerajaan ini terlalu bercita-cita tinggi warga dewan sekalian. Sebab bagi mereka teknologi dan taraf kesihatan boleh untuk ditingkatkan. Bagaimana perkara ini boleh berlaku kalaulah sumbangan industri ini hanya 5% kepada sektor ekonomi. Yang akhir sekali warga dewan sekalian, elemen unjuran positif pakatan kerajaan hanya ditinggalkan sepi. Di Pakatan Pembangkang, kenapa kami lebih baik dalam mentaklid usul? Kami menunjukkan anda ketidakwajaran untuk kita mengimport. Pertama, daripada masalah kesediaan warga dewan sekalian, kita tidak ada satu plan yang strategi. Bagaimana kita ingin menguruskan sisa? Masalah boleh ditunjukkan apabila sehingga ke hari ini isu pengurusan sisa ini masih lagi melarat warga dewan sekalian. Malah perkara ini berterusan sehingga lesen pemberian mengimport sisa ini terpaksa dihentikan. Hujah kedua, saya ceritakan kepada anda apakah bebanan yang kita akan terima daripada aspek ekonomi kalau kita lakukan perkara ini yang akhirnya tidak menjawab kepada matlamat yang mereka gariskan. Dan yang ketiga, bagaimana isu eksploitasi negara-negara maju masih lagi boleh berlaku warga dewan sekalian. Pesan saya buat keseluruhan warga dewan, ingatlah, jangan hanya kerana kita mementingkan ekonomi, kita mampu dan sanggup untuk menggadaikan alam yang sangat kita cintai. Ingat pesan kita kepada Ilahi untuk sentiasa memulihkan bumi yang kita diami. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Wakil Pemulung Meja Perwakilan Pembangkang. Saya jemput Wakil Pemulung Meja Perwakilan Kerajaan. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau tak faham usul, jangan berucap memandai-mandai. Tuan-tuan dan puan-puan, itu masalah terbesar meja pembangkang pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Di akhir perdebatan pada hari ini, 4 minit terakhir, saya akan titipkan dan ceritakan kepada anda apakah yang pertama permasalahan pembangkang pada hari ini, dan yang kedua saya akan ceritakan kembali kepada anda apa sebenarnya usaha murni yang kerajaan telah buka pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, kita baca semula usul pada hari ini. Dewan ini percaya Malaysia sebagai negara membangun wajar mengimport sisa pepejal dan sisa bahan buangan terjadual ini, tuan-tuan dan puan-puan. Namun, di peringkat awal, tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya tak kala kami telah bercerita bagaimana dalam keadaan kita wajar mengimport sisa ini, import yang mempunyai kawalan ini memberikan keuntungan, mereka perlu tunjukkan sahaja cerita kalaulah import ini tiada kawalan dan yang gagal ada keburukan. Itu sebenarnya yang mereka perlu ceritakan, dan mereka tolak terus, tak ada cerita gelap di sisi mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, tak kala saya gariskan wajar itu sebagai satu keadaan bersesuaian kena pada tempatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah apabila ada negara yang kita nak ekspor sisa ke Malaysia, kita nilai sisa tersebut perlu mematuhi kawalan yang ada, barulah sisa tersebut kita wajar import, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Asasnya kayu ukur kami wajar itu melihat kepada dua perkara. Yang pertama adalah kawalan, dan yang kedua adalah kelebihan sendiri kepada ekonomi, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah yang kami katakan dapat mencapai matlamat pada hari ini, iaitu untuk memanfaatkan unjuran positif yang mengimport sisa pepejal ini. Kata mereka, kita tinggalkan, kita tidak pernah cerita fitnah itu yang berhormat. Kerana apa? Kita telah ceritakan dalam hujah-hujah kami. Yang pertama saya telah ceritakan kepada anda bagaimana dalam ada wujud kawalan, mekanisme kawalan ini, kita mampu untuk mengimport sisa-sisa ini dalam keadaan terkawal, dan terbukti bagaimana kalau ada keadaan yang didapati import ini melalui satu keadaan yang tidak mematuhi standard, ada tindakan yang dilaksanakan. Itu yang kita telah ceritakan. Mereka gagal cerap perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang kedua, di saat yang kedua saya
boleh bercerita tentang bagaimana ada wujudnya peluang pekerjaan ini tuan-tuan dan puan-puan. Inilah keadaan yang menunjukkan satu kelebihan bagaimana dengan mewujudkan peluang pekerjaan ini mampu membangunkan Malaysia sebagai negara membangun ini tuan-tuan dan puan-puan. Di pihak pembangkang pada hari ini langsung tidak mencentuh bagaimana Malaysia ini sebagai negara membangun itu sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Gagal mereka. Dan hujah ketiga kami tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan telah pun bercerita keadaan naik taraf kesihatan, teknologi dan sains ini tuan-tuan dan puan-puan, mereka tidak pernah terima dengan baik kerana telah cerita pun bagaimana dalam kita mengimport sisa ini akan memberi kelebihan kepada naik taraf teknologi dan sebagainya tuan-tuan dan puan-puan. Berbanding dengan kes mereka tuan-tuan dan puan-puan, tahukah anda pertikaian terbesar mereka pada hari ini katanya kita hari ini apabila mengimport sisa ini jadi Malaysia negara sampah tuan-tuan dan puan-puan. Bukan, sebabkan kami sayangkanlah alam sekitar, kami kata import yang kami terima, yang wajar kita terima pada hari ini, import melalui kawalan dan juga memperlihatkan kepada keadaan kelebihan kepada negara kita sendiri sebagai Malaysia negara membangun yang bersedikit-sedikit untuk berdiri sama-sama dengan negara lain tuan-tuan dan puan-puan. Tidak pernah mereka ingin bincangkan perkara ini. Sayang 1000 kali mereka tinggalkan perkara yang penting dalam perdebatan. Jelas bahawa kerajaan lebih menjawab kepada tuntutan Islam dan lebih memahami, dan pembangkang pada hari ini gagal menyambut baik dan tidak bercerita pembuktian yang sepatutnya yang mereka ceritakan keadaan tidak wajar, tak pernah jelas dengan pembuktian yang sesuai dan relevan yang kita boleh angkat dalam perdebatan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih. Penjaga Masih yang cantik.